Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan subjek tafsir Ayatul Ahkam di bawah tajuk Al-Hukmu Al-Iddah yang mana kami akan memfokuskan surah At-Talaq ayat 4 hingga 7. Okey, sebelum tu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Okey, Ismi Putri Najiah binti Khalim. Rokmu At-Talabah 17 BE 02135. Ismi Siti Umairah binti Ishaq, Raqam Talabah 17 BE 02144. Okey, Ismi Farah Syarmila binti Saiful Bahri. Rokmu Talabah 17 BE 02145. Okay, Ismi Nur Asla Balkis binti Imam Asri, Rukmut Talabah 17 BE 02151. Okey, sebelum tu kita akan pendengarkan dulu bacaan suci ayat Al-Quran daripada surah At-Talaq ayat 4 hingga 7. بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Okay, kemudian kita pergi ke mukaddimah. Secara umumnya, Islam ni sebagai suatu cara hidup yang lengkap yang mana ia telah menyusun secara terperinci perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah, cerai dan rujuk sebagai satu panduan hukum yang wajib dipatuhi oleh semua umat Islam. Bagi yang melibatkan isu perceraian, maka terdapat beberapa aspek yang perlu diberi perhatian. Maka dekat sini kami memfokuskan mengenai hukum-hukum iddah. Okey, sebelum tu kita pergi kepada maksud iddah menurut bahasa. Ta'ti kalimah al-iddah min kalimah al-adad. Fihi nu'an kalimah al-adad hiya sirah musaddar min fi'lu al-adad. Wal lafaz al-adad makna qiyas syai'u al-mahsub wal raqamah. Okey, maksudnya menurut bahasa ni iddah ni berasal dari perkataan al-adad iaitu membawa maksud kepada pengiraan, hitungan dan juga bilangan. Hal ini kerana iddah ni mengandungi makna bilangan suci daripada haid dan bilangan bulan. Okey, manakala menurut istilah, terdapat dua perbezaan pendapat iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hiya tarbusu yalzumu al-imra'atu ar-rijal inda wujuhu sababih. Wa maksud bitarbusu ar-rijal hina al-mawdu' allati yamtana'u ar-rijal minal wat'u fiha aw hiya ismu li ajalin daraba li anqada'u ma baki min athar an-nikah. Okey, menurut mazhab Hanafi ni, iddah ni membawa maksud suatu tempoh tertentu bagi menghabiskan apa yang tersisa dalam kesan perkahwinan. Okey, manakala menurut mazhab Syafi'i bi annaha madah tatarabbusu fiha al-imra'atu
lima'rifah birra'a rahimaha au lita'bud au litafja'aha ala zawjiha. Okey, manakala menurut mazhab Syafi'i ni, iddah ni merupakan satu tempoh menunggu bagi wanita supaya dapat mengetahui kosongnya rahim daripada janin. Ia juga sebagai suatu yang bersifat kehambaan kepada Allah, serta ia menjadi simbolik berkabung kepada suami yang telah meninggal dunia. Okay, seterusnya kita pergi kepada asbabun nuzul. Okay. Wallai ya'sina minal mahidi min nisaikum. Yang bermaksud dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus kedatangan haid. Okay, asbabun nuzul dari surah Tal ayat 4 ni, yang mana ia ada riwayat yang dikemukakan bahawa ketika turun ayat tentang iddah ni dalam surah Al-Baqarah ayat 226 sehingga 237, para sahabat berkata masih ada masalah iddah wanita yang belum disebut di dalam Al-Quran. Dia berkata, ya Rasulullah, afama iddah allati la tahidu, iaitu wanita yang belum haid. Wa iddah allati lam tahidu, iaitu wanita bagi golongan wanita yang monopos, dan wa'iddah al-hablu, dan wanita hamil. Maka fa'anzalallahu ta'ala hazi ayat. Maka turunlah ayat surah Talaq ayat 4 ini. Seterusnya adalah qala Abi bin Ka'ab. Abi Ka'ab ni berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innan nisa min ahlil Madinah. Abi Ka'ab berkata kepada Rasul, para wanita Madinah ni berkata, telah meninggalkan wanita yang tidak menyebut apa-apa. Maksudnya kat sini, ada beberapa golongan yang belum disebut berdasarkan surah tadi, surah Al-Baqarah tadi. Maka Rasulullah bertanya, wa ma huwa, apakah itu? Qala, lalu dia menjawab, sigara, wanita muda yang belum haid, wal kibaru, iaitu wanita yang tua, dan wa zawta al-hamil, wanita yang hamil. Maka fanzalat hazil ayat, maka turunlah ayat surah Talaq ni, ayat yang keempat, untuk menjawab pertanyaan dan memberitahu tentang tiga golongan ni yang belum disebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi. Seterusnya, Okey, kita tengok kepada ma'anil mufradat. Tengok dekat ayat keempat. Yang pertama, ya'isna minal mahid. Maknaha, balagna sinnal ya'si wa huwa khamsuna sanah. Maksud dia, mereka yang telah pun monopos. Okey, dia bagi kat sini mereka yang mencapai usia 50 tahun. Tapi tak semestinya umur 50 tahun. Ada je umur 60 pun belum monopos. Kurang lebih 50 tahun. Okey, seterusnya, ini irtabtum. Maknaha syakaktum fi iddatihin. Okey, maksud dia, jika kamu, yakni suami, ragu tentang masa iddahnya. Nya kat sini isteri. Okey, seterusnya, wallai lam yahid. Maknaha, lisogirihin fa'iddatuhun salasata ashhur. Okey, kat sini sama macam yang Balqis bagi tahu tadi, dia nak cerita pasal iddah orang yang tak datang haid. Dia describekan dekat sini, lisogirihin. Mereka yang masih kecil. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Seterusnya, wa ulatul ahmal. Maknaha, an-nisa'ul hawamil. Maksud dia, perempuan yang hamil. Seterusnya, ajaluhun. Maknaha, ay inqada'i iddatihim biwad'il hamil. Maksud dia, berakhirnya iddah mereka sehingga melahirkan. Okey, seterusnya ayat yang kelima. Amrullah. Maknaha, hukmullah. Maksud dia, perintah atau hukum-hukum Allah. Okey, seterusnya dah masuk ayat yang keenam. Min haitsu sakantum. Maknaha, ba'da makani saknakum. Okey, maksud dia, tempat kalian tinggal bersama. Seterusnya, min wujdikum. Maknaha, wasa'akum wa taqatukum. Maksud dia, semampu dan seupaya kamu. Seterusnya, wala tudarruhun. Maknaha, fin nafaqah wassakan. Maksud dia, janganlah kamu menyusahkan mereka. Fin nafaqah wassakan. Dalam memberi nafkah dan tempat tinggal. Okey. Next. Okey. Litudayyiku alaihin. Maknaha, litulja'uhun ilal khuruj. Maksud dia, menggusarkan hati mereka sehingga mereka nak keluar dari rumah. Okay, seterusnya, iktamiru bainakum. Maknaha, tasyawaru fil ujrati wal irda'. Okay, maksud dia,
berundinglah mengenai upah dan hal-hal penyusuan. Bima'rufin, dengan baik. Maknaha bijamilin fi haqqil aulad bitawafiq ala ajrin ma'lumin ala al-irda. Okay, maksud dia adalah lebih baik bagi anak-anak jika disusukan dengan diberikan upah yang dipersetujui antara suami isteri. Okey, seterusnya. Wa in ta'asartum, maknaha aydayiku ba'dakum ala ba'din bil masyaqqah fil ajri aw talabiz ziyadah. Maksud dia, yakni apabila kedua suami isteri berselisih atau bermasyaqqah pada jumlah upah yang perlu dibayar oleh suami. Okey, seterusnya. Fasaturdi'u lahu ukhra. Maknaha yarda'u tiflu ghairul Maksud dia, maka anak itu boleh disusukan oleh ibu lain. Okay, seterusnya dah masuk ayat ke-7. Man qudira. Maknaha dayiku alaihi rizki. Maksud dia, orang-orang yang disempitkan rezekinya. Seterusnya, atahullah. Maknaha a'tahullah. Maksud dia, harta yang Allah berikan padanya. Dan yang terakhir, illa ma'ataha. Maknaha illa biqadarin ma'atahu fir rizq. Maksud dia, melainkan dengan kadar yang Allah berikan padanya. Okey, so saya percaya kat sini tak berapa faham lagi kan? Okay, tak faham tak apa, kita akan perjelaskan lagi dekat syarah ayat yang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarah ayat. Okey, dalam syarah ayat ni, ayat 4 hingga 7 ni yang dapat kita huraikan lah daripada serta tu ada beberapa yang perlu kita tahu. Yang pertama, limaza zukur ta'ala al-talaq al-ma'mur bihi yakun li'adah an-nisa. Zukur ta'ala al-idah faqala bi'anna kunna yaqdan summa artafa hadihan. Lakbar awairu walam yarji' raju'ah fa'in atahas salasa ashar ja'al laku syaihin faqabaha hadidah. Okey, maksud kat sini diterangkan dicakap pasal perempuan yang menopause. Okey, ayat ini merupakan keterangan bagi masa perempuan yang diceraikan oleh suami. Allah menjelaskan tentang idah perempuan yang sudah menopause, iaitu perempuan yang berhenti haid lah. Yang macam sahabat saya cakap tadi, Farah Syamila, perempuan yang haid tu dalam lingkungan umur 50-60 lah macam tu. Iaitu perempuan menopause yang berhenti haid kerana tua, bahawa idahnya adalah 3 bulan sebagai ganti 3 kali bersuci. Lepas tu dalam surah Al-Baqarah pun ada menyatakan benda yang sama juga dalam surah At-Talaq ni, dia kata dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, maksudnya menunggu 3 kali kurut. 3 kali kurut tu maksudnya 3 kali bersuci. Dan tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang dicipta oleh Allah dalam rahim mereka. Maksudnya dia kena suci dulu baru boleh keluar rumah ataupun dia boleh rujuk pada suami dia. Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua. Yang kedua, al-soi li'ani lam yatahan al-soi ibaid liba'at allati lam yatahan haida bilqiyah fa inhan kalasiyat aditihan salasa asyar wa amma lain hadihan faqazaqallah ta'atuhan fil qawlah Tihan. Okey, maksud kat sini dicakap perempuan yang belum haid. Maksudnya perempuan yang tidak pernah datang haid. Okey. Allah bagi Subhanahu Wa Taala bagi tahu, begitu pula dengan anak-anak kecil yang belum haid, idahnya seperti perempuan yang sudah menopause, iaitu 3 bulan. Maksudnya perempuan yang belum datang haid, lepas tu dia kena ceraikan dengan suami dia. Tempoh idah dia pun sama macam dengan perempuan yang menopause, iaitu 3 bulan. Lepas tu dekat sini ada 2 pendapat. Ni rujukan lain yang saya cari dekat buku. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama dia cakap sekelompok ulama salaf seperti Mujahid, Az-Zuhri dan Ibnu Zaid, apabila mereka melihat darah dan ragu-ragu apakah itu darah ataupun haid ataupun istihadah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula, apabila kalian ragu-ragu akan idah mereka dan tidak mengetahui hitungan-hitungan, maka idahnya pun sama 3 bulan. Maksudnya sama je lah dengan perempuan yang menopause, perempuan yang tidak pernah datang haid dan perempuan yang belum datang haid. Dan bagi perempuan yang hamil, waktu idahnya mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Maksudnya sampai melahirkan anaknya. Seterusnya kita pergi yang ketiga pula.
Okey, taqaddamu annahu nahi an hiraj al-maqtahat an al-bayt wa han amru bi askanahu wa qad al-iskan bil amruf wa huwa al-bayt allazi sakana maslaha bihasi wajad ar-rujul wa ashraham. Okey, ayat ni dia menerangkan tempat tinggal seorang isteri yang setelah diceraikan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman memerintahkan hamba-hambanya yang menceraikan isterinya agar menempatkannya di rumah hingga selesai waktu iddah. Okey, maksud kat sini, kalau perempuan tu dah kena cerai kan dengan suaminya, isteri tak boleh keluar daripada rumah tu. Yang harus keluar suami. Jika isteri tu keluar, sepertinya isteri tidak boleh keluar, tapi melainkan jika isteri-isteri tu ada melakukan kejahatan yang tidak dapat dibendung, maka bolehlah keluar. Okey, itulah tuntutan Allah yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar. Okey, seperti yang kita tahu juga, kalau suami tu dia berkemampuan, dia boleh menempatkan isterinya dekat rumah lain. Sekiranya suami ada tempat di sebelah rumah, maka tinggalkanlah isterinya dekat situ. Maksudnya dalam tempoh iddah tu suami tidak boleh mengabaikan isteri. Mana tahu pokok suami isteri ni dapat mengeratkan silaturahim, maksudnya dia dapat rujuk balik ke kalau duduk sebelah rumah, mana tahu boleh berbuat baik kan selama 3 bulan tu. Macam itulah. Okey, seterusnya kita pergi yang keempat. Okey, la tarhun an asakaha bil qaw aw al fa'il aw jihad an ya'malan yahjuhu min al bait wa qabla tamal al idah fakunwa antum al mahrujin lahan wa hasil hadza annahu nahi an hirajuhu wa la an haraj ahmara abih ahan. Okey, dekat sini dia cakap pasal larangan menyulitkan isteri. Maksudnya dia tidak boleh menyakiti ataupun menyusahkan isteri lah waktu tempoh iddah tu. Okey, Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Mereka tu adalah isteri lah, untuk menyempitkan hati seorang isteri. Maksudnya adalah membuatkan seorang isteri tu rasa sakit hati ke, atau membosankan ke, kena membayar ganti rugi suami ke. Maksudnya tidak boleh. Seorang suami tidak boleh menyakiti seorang isteri seperti itu. Kalau nak, lebih baik dia menceraikan. Sebab Allah SWT telah firman kat sini, tidak boleh menyakitkan hati mereka, adalah menceraikan lebih baik. Macam itulah. Okey, seterusnya kita pergi ke sahabat saya seterusnya. Okey, seterusnya masih lagi dalam ayat ke-6. Kat sini dia nak cerita pasal nafkah perempuan hamil yang ditalak. So, kita tengok dia kata, wa in kunna ulati hamlin fa anfaqu alaihin hatta yada'na hamlahun la khilafa bainal ulama fi wujubin nafaqah wasakna lil hamil al mutallaqah thalathan aw aklu minhun hatta tada'u hamlaha. Ayat ni dia nak fokuskan pasal talak bain, sama ada bain kubra ataupun bain sughra. Sedangkan waktu tu isteri dia sedang hamil. Isteri yang diceraikan tu sedang hamil. Jadi bila dia hamil, perempuan ni berhak dinafkahi sampailah dia melahirkan. Macam yang kita tahu, perempuan yang ditalak bain ni, dia hanya berhak mendapat nafkah tempat tinggal kan. Tapi disebabkan dia ni ditalak masa dia hamil, maka dia berhak dapat nafkah sebagaimana talak raji'i. So dia berhak dapat makanan, pakaian, tempat tinggal dan apa-apa yang dilihat perlulah. Okey, seterusnya sama lagi. Fa'amal hamil al-mutawaffa anha zawjaha. So kat sini dia nak cerita pasal perempuan yang kematian suami. Maksudnya cerai matilah. Okay, kat sini ada 2 pendapat. Kita tengok pendapat yang pertama. Faqala Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa ghairihim yunfiqu 'alaiha min jami'il mal hatta tada'. Okay, maksud dia, pendapat pertama berpendapat perempuan ni perlu dinafkahkan dengan harta peninggalan suami dari semua sudut. Makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dan kalau habis harta tersebut, perempuan ni berhak ataupun boleh tuntut daripada waris suami. Okey, manakala pendapat yang kedua kata, kita tengok waqala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Jabir wa ghairihim. Dia kata la yunfiqu 'alaiha illa man nasibaha. Jadi tak perlu dinafkahkan padanya melainkan apa yang suami dia tinggalkan dekat dia. Kalau habislah. Perempuan tak boleh tuntut kepada waris-waris suami. Okey. Okey, seterusnya masih lagi dalam ayat ke-6. Yang ni dia nak cerita pasal ibu yang menyusukan anak setelah dicerai. Kita tengok, fa'in arda'na lakum yakni al-mutallaqat auladukum minhun fa'ala al-aba an ya'tuhun ujratu irda'ahin. Okay, maksud dia, kan kita tahu setelah isteri ni melahirkan, maka dia punya iddah talak habis kan. Selepas
habis iddah dia ni, perempuan berhak menentukan sama ada dia nak menyusukan ataupun tak anak tersebut. So kalau perempuan ni pilih untuk menyusukan, maka wajib untuk si suami ni bayar upah. Okey, bayar upah tau, bukan bagi nafkah kepada bekas isteri sebab menyusukan anak. Okey, seterusnya dia kata, bi'allam yattafaqu ala irda'aha liwaladiha faltarda'u lahu ukhra ghairaha wa hadha haitsu kana alwalad yuqbalu sadiya ghaira ummih fa illam yuqbalu illa sadiya ummih ta'ayyanat irda'ah wa wajaba 'alaiha wa ajbartu in imtana'tu wa kana laha ujratul masal. Okey, jadi dia kata kat sini perempuan ni boleh pilih untuk nak menolak untuk menyusukan anak. Tapi dengan syarat selepas dia bagi air susu ibu yang pertama, iaitu al-liba'. Sebab umumnya kita tahu anak ataupun bayi ni tak akan membesar dengan sihat, tak akan membesar dengan baik kecuali dengan meminum air susu ibu yang pertama. Okey, kemudian lepas ibu dia dah bagi air susu ibu yang pertama ni, barulah anak tu boleh disusukan oleh perempuan lain. Tapi dengan persetujuan ibu kandung lah. Maksudnya berapa upah yang si suami nak bagi kepada ibu susu perlu dipersetujui oleh ibu kandung. Sebab Rasulullah kata ibu ataupun perempuan ni lebih berhak terhadap kebajikan anak-anak berbanding suami ataupun ayah. Okey. Dan yang terakhir, dah masuk ayat ke-7. Okay, ayat ke-7 ni dia nak cerita pasal pemberian nafkah iddah oleh suami adalah mengikut kemampuannya. Okey. Ada perkataan liyunfiq. Okey, maksud dia ay liyunfiqaz zauj ala zaujatih wa ala waladihi saghir ala qadari wasa'ah hatta yuwassa'a alaihima idza kana muwassa'an alaih. Wa man kana faqiran fa ala qadaruz zalik. Fatuqaddarun nafaqah bihasbil halah minal munfiqil wal hajah. Minal munfiq alaihi bil ijtihad ala majra hayatil adah. Okey, so dia nak kata pemberian nafkah oleh suami kepada isteri dan anak-anak ni adalah mengikut kemampuan dia. Kalau suami tu susah, maka sikitlah kadarnya. Kalau senang, banyaklah. Okay, so asalkan suami ni bagi semampunya, jangan tak bagi langsung. Okay, dan bagi pihak si isteri ni pula kena tolerate lah, kena ada toleransi. Contohnya, dah tahu bekas suami ni kerja driver lori, gaji 1,500. Tiba nafkah minta 1,400. Agak lah kan, sebab dia pun nak survive juga. Okey, jadi Islam ni mudah dan memudahkan. Okey, seterusnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum berdasarkan ayat tersebut. Seperti yang kita tahu, hukum iddah adalah wajib berdasarkan ayat surah At-Talaq ayat 4 yang diterangkan oleh kawan saya tadi. Seterusnya, hukum larangan semasa dalam iddah. Yang pertama sekali, amrul awal, lizaumu baitiha allazi mata zawjaha wa hiya sakinah fihi fatakin fihi hatta tantahil iddah wa hiya arba'ah ashhur wa ashran liqaulihi ta'ala wallazina yatufuna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi'anfusihinna arba'ah ashhur wa ashran illa an takunu qabla fa'adatihi tantahi biwadi' hamlun. Qaulihi ta'ala ulatil ahmalu ajaluhunna in yada'na hamlahun wa la takhruju min baitiha ila lihajah aw dururah kamuraja'ah al-mustashfa lil ilaj wa syara' hajataha min aswaq kata'am wa nahu zalik imtana'at. Perintah yang pertama sekali, seorang wanita yang dalam iddah sama ada kematian suami ataupun bercerai, dia tidak dibenarkan keluar rumah kecuali untuk melakukan perkara-perkara yang keperluan lah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, maksudnya dan perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai lahir kandungannya dan tidak boleh dia keluar rumah kecuali untuk keperluan. Contohnya pergi hospital, pergi beli barang di pasar, dan kalau dia perlu belajar ataupun bekerja, dia boleh keluar tapi dia perlu menjaga adab dan syariat Islam. Okey, seterusnya perintah yang kedua, antab ta'at an labisa siyam allati fiha zuyinah wadiha aw muzarakashah aw zatil alwani azahiyah alfaqi'ah wallati yashur minha adamul ihtimam biwafat zawjiha wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha marfu'an li Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutawaffi anha zawjiha la talbasul ma'mu safar min athiyab
wal amshak walal hali wala tafadib wala taktahal. Rawahu Nasa'i. Yang kedua ni dia menerangkan bahawa seorang wanita yang dalam tempoh iddah tu dia tidak boleh memakai baju yang berwarna terang ataupun warna-warni yang boleh menarik perhatian berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud wanita yang kematian suami dia tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna terang, contohnya warna merah, warna kuning, warna merah tanah, memakai barang kemas dan tidak boleh mewarnakan rambut. Yang ketiga, perintah yang ketiga ala tatajumul bil hali bijami anwa'uhu min az-zuhub wal fidah wal mas wal lu'lu'u wa ghairihi siwa'un kana dhalika qala'id aw asawir aw ghairiha hatta tantahil iddah wa hadha huwa as-sawabu ihtiraman li zawjiha. Maksud dekat sini wanita yang dalam tempoh iddah tu dia tidak boleh memakai perhiasan iaitu apa-apa jenis emas, perak, berlian, mutiara, kalung dan gelang sehinggalah habis tempoh iddah. Perintah yang keempat, seterusnya ala tatutayibu tuyib bi ayyi naw'in min anwa'it tayyib siwa'un kana bi khawran aw dahnan illa iza tahartu min al-hid faliha isti'mal at-tayyib lil makan alladhi fihi raihah al-kariha. Maksud dia kat sini, perempuan yang dalam tempoh iddah ni dia tidak boleh memakai minyak wangi ataupun sebarang wangian yang berlebihan sehinggalah dia habis tempoh iddah. Okay, seterusnya perintah yang kelima, ala tatazinu fi wajhiha aw ainiha bi ayyi naw'in min anwa'iz zinah aw kahlan. Wa fi sahihah minha fa'an atiyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalika adalah la tahdu al-mar'ah fawqa thalatha ayyam ila ala zawjin fa innaha tahdun arbi'ah ashhurun wa ashrah wa la talbisu thawban masbughan ila thawban asbun wala taktahal wala tams tayyiban ila inna adna tahriha idza tahartu min haidiha binabzah min qastin aw azfar. Muttafaqun alaih. Maksud dia kat sini, seorang wanita dalam tempoh iddah tu dia tidak boleh memakai perhiasan muka. Seorang wanita tu dia tidak boleh menghiasi wajah ataupun mata dengan segala perhiasan ataupun celak seperti dalam hadis Ummu Atiyah bahawa Rasulullah SAW kata seorang wanita dia perlu membataskan dirinya selama tempoh iddah. Nabi bersabda tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung melebihi 3 hari kecuali apabila ditinggal suaminya dan saat itu dia berkabung sampai 4 bulan 10 hari. Okey, perintah yang seterusnya, perintah yang keenam, alla tasrihu bimawafiqah ziwaj aw khutbah wala yajuzu lirijlin khutbatuha fi tilkal iddah aslan wa qila bita'rid faqat wa hadhihi al-umur tamna'un minha zawjah muqtadah. Yang keenam ni dia seorang wanita tu dia tidak dibenarkan berkahwin ataupun bertunang ataupun menerima lamaran sepanjang tempoh iddah tu. Perkara ini sangatlah dilarang di dalam Islam. Okay, seterusnya kepada pengajaran ayat 4 hingga 7 surah At-Talaq. Yang pertama sekali, bayan iddah al-mar'ah al-mutlaqah al-isah min haid wallati lam tahid wahiyya thalatha ashhur. Ayat ni dia menerangkan tentang tempoh masa menunggu bagi wanita yang bercerai yang telah tiada haid selama 3 bulan. Kedua sekali, qada iddah al-hamil biwadi al-hamil diwa'an kanat mutlaqah atau mutawaffa anha zawjaha. Yang kedua, ayat ni dia menceritakan tentang tempoh menunggu bagi wanita hamil sama ada dia bercerai ataupun kematian suami. Yang ketiga, al-hasu ala taqwallah fi jami' al-umur wa annaha as-sabab fi tafrijil hurub. Yang ketiga, ayat ni dia mendorong ketakwaan kepada Allah dan mendekatkan lagi seorang tu terhadap Allah. Yang keempat, wujub al-imtithal li awamirullah wa ijtinab nawahiyah wa sijazi ala zalika bitakir as-si'at mu'azim al-ajir. Yang keempat, ayat ni dia menerangkan tentang kewajipan untuk patuh
perintah Allah dan menghindari larangannya untuk mendapatkan ganjaran dan tebus dosa pada masa akan datang. Yang kelima, nafkah al-mutlaqah wajibah madamat iddah. Nafkah mutlak ni adalah wajib sepanjang tempoh iddah. Yang keenam, tahrim izail muqtadad. Maksud di kat sini, nafkah bagi wanita yang wanita hamil dapat kumpul nafkah tu sehinggalah dia melahirkan. Okey, seterusnya sebagai kesimpulan, Islam ni dia nak menjaga dan memelihara kebajikan hak seorang wanita sama ada dalam tempoh perkahwinan sampailah dia bercerai, sama ada kerana perceraian hidup ataupun perceraian mati, dan setiap perintah Allah terdapat hikmah yang besar, dan sebalik setiap perkara yang disyariatkan oleh Islam yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia, itu juga dengan pensyariatan iddah ke atas kaum wanita. Jadi sebagai seseorang hamba yang beriman, kita wajib patuh dan taat segala perintah Allah, ambil berat terhadap segala tuntutan tanpa sebarang persoalan ataupun menghadapi tanpa sebarang keluh kesah, dan menghadapi dengan perasaan dan jiwa yang tenang. Jadi semua orang wajib ambil tahulah tentang topik ni untuk mengelakkan berlakunya fitnah dan unsur yang kurang menyenangkan terhadap wanita. Sekian, terima kasih. Okey, sekian saja presentation daripada kumpulan kami. Kalau terdapat sebarang persoalan berkaitan dengan tajuk, boleh panjangkan dekat WhatsApp group lah. Okey, sekian. Terima kasih.